Seperti yang kita tahu, di New Zealand jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 sebanyak 1,497 kes. Jadi mungkin Encik Rahimi boleh kongsikan bagaimana agaknya kerajaan di sana memerangi wabak ini. Silakan. Sebab dia adalah masalah global, jadi cuma pendekatan yang diambil di New Zealand ni agak agresif lah. Bila mana kerajaan dah detect ada beberapa kes jangkitan, jadi terus kerajaan New Zealand masa tu dia terus terus declare untuk lockdown satu New Zealand. Itu kita start masa tu dia panggil alert level 4 ataupun lockdown, bermula pada 25 Mac. Masa tu saya ingat kes tak sampai 10 lagi pun, yang mana dia ambil lebih kurang kita dalam keadaan lockdown ni selama 35 hari. Cuma kiranya rakyat New Zealand ni agak berdisiplin, jadi kita tak agak sedikit lah, maksudnya sekatan jalan raya ni, terutama kalau di Christchurch saya tak nampak ada sekatan jalan raya, hanya beberapa kenderaan polis buat pemantauan, buat rondaan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun dipanggil lockdown, kami boleh keluar pergi ke kedai, cuma masih sama, hanya satu orang saja yang boleh pergi, satu orang saja yang boleh masuk ke kedai, dan tapi tak ada lah untuk masuk tu perlu di scan suhu badan. Cuma kita dinasihatkan untuk ada penjarakan sosial 2 meter, dan juga kalau dalam satu masa hanya beberapa orang saja yang boleh masuk untuk beli barangan lah. Dan kalau kedai-kedai yang kecil hanya satu orang dalam satu masa. Jadi dari segi keseluruhannya semua pemantauan, semua action diambil oleh rakyat New Zealand sendiri, maksudnya. Dan di sini taklah kata terlalu, kita tak nampak terlalu takut, sebab kita tak ramai orang pun yang pakai macam penutup hidung. Cuma yang penting dibuat penjarakan sosial, dan dalam masa yang sama kita masih boleh keluar untuk katakan untuk jogging, untuk bersenam di taman-taman awam dalam kejiranan kita. Jadi dan di dalam kita punya bubble ni, maksudnya kalau saya boleh keluar ke padang ke depan rumah di dalam kawasan kejiranan saya ni, boleh dengan ahli keluarga saya. So jadi kalau ada grup yang lain pada berdekatan dengan kita kena pergi agak jauh. Itu yang dinasihatkan lah. Dan kita selalu juga disuruh untuk biasa jaga kebersihan, cuci tangan, pastikan kita menutup hidung dan mulut waktu kita bersin, dan sentiasa kalau di luar kita sentiasa cuci, gunakan sanitizer. Jadi itu selama 35 hari lah kita dalam lockdown period. Dan selepas tu kita turun ke level, setelah beberapa kes kita graf agak mendatar, jadi kerajaan turunkan alert kepada level 3 alert yang kita panggil ada restrict, dan dia bermula pada 28 April yang lepas. So lebih kurang ambil masa 2 minggu, 2 hari, 16 hari macam tu. Dan pada masa tu restoran tak boleh buka lagi, dan kedai-kedai makan yang lain tak boleh buka, pawagam tak boleh buka, dan most of the business lah, maksudnya sekolah, terutama sekolah pada alert level 4 dah memang tutup sampai minggu depan. Bermula Isnin minggu depan sekolah dah buka,
dan budak-budak boleh pergi ke sekolah, cuma masih kalau ada simptom seperti flu, beringus ataupun demam, kalau berlaku di sekolah, pelajar akan dibawa terus pulang ke rumah lah. Tapi kalau sebelum pergi sekolah ada simptom, dinasihatkan untuk tak pergi ke rumah. Then hari ni kita bermula alert level 2 ataupun reduce. Maksudnya kita banyak perniagaan dah boleh buka semula, dan restoran, kedai-kedai makan semua dah boleh beroperasi seperti biasa, tetapi masih kita mengekalkan jarak sosial dan dinasihatkan tidak pergi ke tempat yang terlalu ramai orang, dan apa lagi macam pawagam semua dah boleh buka, bar saya ingat dalam seminggu lagi lah, tapi kita Muslim taklah pergi ke sana, cuma dia ada beberapa yang masih dalam dinasihatkan untuk tutup lah kan gitu. Jadi dari segi keseluruhannya saya nampak rakyat New Zealand tidak panik lah dengan keadaan COVID ni, tapi cukup berhati-hati. Maksudnya dari segi face mask memang pada permulaannya memang habis terus, glove dan hand sanitizer. Maksudnya siapa yang jadi saudagar hand sanitizer pada waktu-waktu awal COVID di New Zealand ni memang boleh generate duit lah kan. Itu kesempatan yang ambil lah untuk peniaga-peniaga kan. So dan bila dibuka balik level 2 ni, kita dah boleh pergi travel dari bandar ke bandar ataupun daerah ke daerah ataupun negeri ke negeri. Maksud domestic travel dah buka, even though melalui kapal terbang lah kan. Dan masjid boleh juga dibuka ataupun apa-apa perhimpunan agama boleh dibuka, tapi tidak melebihi pada 10 orang. Cuma mengikut pengumuman masjid di Christchurch ni, kita masih menutup sehingga pada waktu yang ditetapkan lah kemudian. Dan juga antara juga apa bantuan yang diberikan oleh kerajaan New Zealand ni, sebab banyak bisnes yang terjejas, jadi mana-mana company yang dapat provide pendapatan menurun compare daripada tahun semasa, so dia orang akan pekerja-pekerja tu diberi macam dipanggil wage subsidi, yang mana sebelum ni government umum bagi untuk selama 12 minggu, dan pada hari ni kerajaan New Zealand ada buat bajet untuk baik pulih ekonomi sebanyak 50 bilion, yang mana ini adalah jumlah yang agak besar kat New Zealand sebab dia lebih kurang 15 kali daripada normal annual budget. So ya, sebab selalunya bajet kat New Zealand ni tak terlalu tinggi sebab penduduk pun tak apa ramai, mungkin hampir 5 juta orang. Jadi untuk bajet yang disediakan untuk baik pulih ekonomi ni adalah agak tinggi. So sebenarnya hari ini juga adalah hari ketiga berturut-turut New Zealand tidak mencatat kes terbaru. So dan alhamdulillah harap-harapnya tidak ada kes seterusnya lah selepas ni. Alhamdulillah. Okey, Encik Rahimi, bercakap mengenai Christchurch, mungkin Encik Rahimi boleh kongsikan bagaimana agaknya keadaan rakyat Malaysia di sana selepas insiden tembakan di Christchurch pada tahun lepas. Sebenarnya dia agak trauma lah, terutama bagi mangsa-mangsa macam saya dan dua family yang lain. Bukan saja maksud dia macam saya trauma dari segi kecederaan yang saya dapati, dan juga trauma dari segi mental. Tapi macam saya yang pada masa kejadian tersebut turut
ikut saya pada solat Jumaat pada hari itu adalah anak sulung saya. Jadi pada masa tu dia pun baru tahun lepas 11 tahun. Jadi dan tentu benda ni tak pernah terjadi di Malaysia, apatah lagi di New Zealand ni. Maksud dia masih trauma sehingga sekarang. Tetapi dalam masa sama kita agak cepat lah untuk recover dari segi perasaan terutama dari segi perasaan lah. Dan maksud dia rakyat Malaysia ataupun masyarakat Islam ataupun masyarakat di Christchurch dan New Zealand keseluruhannya, semuanya maksud dia tie in together, semuanya berganding bahu, tolong menolong, bantu membantu, dan kita tak rasa bahawa macam dengan kejadian tersebut kita tersisih, tetapi sebenarnya kita lebih kuat antara satu sama lain. Jadi tak timbul rasa untuk takut pergi ke masjid, even though masjid lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat bukan Islam untuk dia orang ambil tahu dengan apa yang terjadi. Banyak bantuan yang sampai oleh segenap pelosok masyarakat, bukan saja bantuan daripada pihak kerajaan yang sudah pasti, macam untuk orang yang macam saya, yang saya masih di dalam rawatan susulan kecederaan peluru tutek, saya dapat kecederaan yang merosakkan saraf saya daripada pinggang ke kaki sebelah kanan. So jadi saya pada masa sekarang masih tidak dalam cuti sakit, tapi maksud dia masih dapat rawatan sehingga sekarang. Itu jadi dari segi orang kata trauma ada, setiap orang ingat, tapi kita taklah jadi takut untuk buat aktiviti-aktiviti terutamanya aktiviti yang melibatkan masyarakat Islam. Okey, Encik Rahimi. Ya. Okey, Encik Rahimi, kita di minit-minit akhir. Jadi sebelum itu mungkin Encik Rahimi boleh berikan ucapan sempena Ramadan kepada semua rakyat Malaysia. Kepada keluarga Encik Rahimi yang berada di Malaysia, boleh berikan ucapan. Silakan. Saya mengucapkan salam Ramadan kepada kepada keluarga saya yang berada di Kampung Binjai, Belfast, Pulau Pinang, dan juga keluarga mentua saya yang berada di Taman Wawasan Mersing, Johor. Ucapan kami selamat menyambut Ramadan, dan jangan sedih tidak dapat beraya. Ingatlah raya tu banyak kali, tapi COVID datang mungkin hanya sekali.